Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam siri yang kedua ini. Dan siri yang pertama kita telah membincangkan pendekatan yang boleh diambil oleh petugas perawatan kritikal yang merawat pesakit ataupun merawat mangsa COVID-19 dengan dua pendekatan, iaitu sama ada menggunakan jamak suri yang disarankan oleh Al-Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dan yang kedua adalah jamak biasa disebut takdir, iaitu kita boleh jamak solat zuhur dengan asar pada waktu zuhur, atau asar dan zuhur pada waktu asar, atau kita boleh jamak antara maghrib dan isyak pada waktu maghrib, atau maghrib dan isyak pada waktu isyak. Itu dinamakan, jadi dalam yang pertama dinamakan sebagai jamak takdim, dan dalam waktu kedua, kalau dijamak pada waktu kedua, dinamakan sebagai jamak takhir. Kemudian kita pergi pada seterusnya bagi petugas-petugas perubatan yang tidak dapat mencabut pakaian khas yang mereka pakai sehingga selesai mereka bertugas. Misalnya pegawai yang telah saya sebutkan sebelum ini yang bertugas pada pukul 10 malam dan berterusan hingga pukul 8 atau berterusan pada pukul 10 pagi, dan pegawai ini berdepan dengan kesukaran untuk mencabut pakaian khas yang dipakai tadi, uniform khas yang dipakai tadi dalam merawat pesakit COVID-19, dan ini juga memberi satu kesukaran kepadanya untuk bertayamum dan juga untuk mengambil wuduk secara normal. Maka dari sudut kewajipan menunaikan solat, mereka tetap diwajibkan menunaikan solat, dan orang seperti ini dinamakan sebagai berada dalam situasi faqidat tahurai, iaitu orang yang tidak dapat bertayamum dan orang yang tidak dapat menggunakan air. Jadi sembahyang orang yang tidak dapat menggunakan air dan juga orang yang tidak dapat bertayamum ini adalah wajib untuk menghormati waktu, sebagai menghormati waktu, dan ini adalah merupakan pendapat majoriti ulama. Dan sembahyang itu sekali-kali tidak akan gugur kewajipannya, dan menurut majoriti ulama juga wajib diulang semula sembahyang ini untuk masa-masa yang lain, terutama sekali menurut ulama mazhab Hanafi dan juga Syafi'i. Tetapi menurut mazhab menurut ulama mazhab Hambali tidak wajib diulang kembali. Tetapi bagi ulama mazhab Maliki, dia kata sembahyang seumpama ini dikira gugur berdasarkan pendapat muktamad dalam mazhab tersebut, sama ada segi tunai dan segi qada. Maknanya segi tunai itu dah gugur kerana situasi itu disebut situasi tidak boleh mengambil wuduk dan juga tidak boleh bertayamum, dan gugur juga dari segi qada. Itu adalah menurut mazhab Maliki. Di dalam persoalan ini, muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seorang tokoh ulama bernama Abdul Rahim Al-Iraqi, iaitu salah seorang ulama mazhab Syafi'i, ketika beliau mensyarahkan hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima salat mana-mana di antara kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwuduk terlebih dahulu. Maka Qadhi'iyah dan lain-lain tokoh ulama menggunakan dalil di atas ini untuk menunjukkan bahawa orang yang tidak dapat berwuduk dan juga tidak dapat bertayamum tidak wajib menunaikan solat. Bagi dia tak wajib menunaikan solat. Bagi Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi, dan juga diguna pakai oleh Al-Qadhi'iyah dan lain-lain. Manakala pengarang kitab Al-Mufhim mengatakan fihi dalilan ala annahu la tajib qada. Juga dia menunjukkan bahawa tidak wajib dilakukan qada, tak perlu qada semula. Lianna adam qabuliha li adam syartiha, sebab sembahyang tadi tidak diterima sebab syaratnya tidak ada. Syarat nak sembahyang mesti ada wuduk. Maka sudah tentu dia tidak dapat menunaikan solat sebagaimana biasa. Jadi menunjukkan bahawa dalam situasi seseorang itu tidak dapat berwuduk, maka dia tidak dituntut supaya menunaikan solat. Bila tak tuntut menunaikan solat, juga tidak dituntut untuk mengqadakkan solat itu. Seterusnya kita cuba lihat pandangan dalam kalangan ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Sebenarnya di dalam bagi mazhab Syafi'i yang kita kata mazhab yang rata-rata dipakai oleh umat Islam di negara kita lah, masalah seseorang yang tidak dapat berwuduk dan juga bertayamum kerana keadaan begitu kritikal, sakit ke, bertugas ke dan sebagainya, Al-Imam Syafi'i sendiri mempunyai empat pandangan. Sebenarnya dalam isu ini beliau mempunyai empat pandangan. Salah satunya ialah
annahu yajib alaihi an yusalli ala halihi li hurmati apa ni, li hurmatil waqti. Dia kata wajib kepada yang terlibat menunaikan solat mengikut keadaan dia kerana menghormati waktu dan wajib juga kepadanya mengulangi semula sembahyang itu apabila dia dapat berwuduk dan atau bertayamum nanti. Dan ini merupakan pandangan dipegang oleh Syekh Abdul Qasim, Abu Yusuf, Muhammad, dan merupakan pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i ini. Pendapat paling sahih dalam mazhab Syafi'i dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi maknanya berdasarkan pendapat paling sahih dalam mazhab Syafi'i, orang yang berada di situasi tidak dapat berwuduk dan juga tidak dapat bertayamum, mereka dinamakan sebagai faqid at-taharain. Mereka ini dituntut supaya melaksanakan solat juga, dan mereka wajib juga mengulangi semula solat itu atau wajib qada ni. Pendapat yang kedua mengatakan yuhram alaihi an yusalli li faqdi syartis salah. Haram kepada yang terlibat menunaikan solat sebab syarat solat tidak berlaku, iaitu wahwa tahara, iaitu yang sebab tidak dapat bersuci. Wajibul qada idza tamakkana, wajib qada semula apabila ada kemampuan nanti. Itu pendapat kedua ya, juga di dalam oleh al-Imam Syafi'i. Yang ketiga, yustahab an yusalli wajibul qada. Pendapat ketiga mengatakan digalakkan atau disunatkan menunaikan solat sahaja dan wajib qada, sawa salla am lam yusalli. Sama ada yang terlibat itu menunaikan solat ataupun tidak menunaikan solat. Dia kata wajib qada. Kata Asbar, yusalli idza qadir. Asbab, salah seorang tokoh ulama besar, mengatakan yang terlibat hendaklah menunaikan solat apabila dia ada kemampuan. Wa muhtamal li iradati hadzal qaul wallazi qablahu. Maknanya kalau kita merujuk pada pandangan sebelum ni, kalau dia ada kemampuan dia kena sembahyanglah. Manakala wanaqala Ibn al-Munzir, manakala Ibn al-Munzir menukilkan daripada Thawri dan Al-Auza'i bahawa yang terlibat tidak perlu sembahyang sehingga dia betul-betul boleh berwuduk ataupun boleh tayamum atau betul-betul mendapati air dan juga debu. Dan ini juga pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah. Maknanya tidak perlu sembahyang, tetapi kalau ada air dia kena sembahyang macam biasalah. Dan yang keempat, tajibu as-salah fil waqt, wajib sembahyang pada waktu itu juga, tetapi tidak wajib mengulangi semula, kerana wajib itu mesti ada satu benda baru berkaitan dengan dia, kata dia, sedangkan tidak ada di sini dia kata. Jadi wabihi qala Ahmad Hanbal, jadi inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Asy'ari. Dia juga pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Muzani. Kata Abu Thur, wahwa qiyas, ini merupakan pendapat dikaitkan dengan qiyas. Wa hukiya anhu aidan, dan dinukilkan daripada beliau juga, annal qiyas annahu la yusalli hatta. Menggunakan pendekatan qiyas itu didapati bahawa yang terlibat tidak perlu menunaikan solat sehingga dia betul-betul menemui air ataupun menemui debu. Walihadza naqala anhu Ibn Munzir qaulain, sebab itu Ibn Munzir telah menukilkan daripada beliau ada dua pandangan. Wahadha huwal qawl. Jadi yang kita sebut ini adalah pendapat yang keempat. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Hazm dan disahihkan oleh Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi di dalam mazhab Maliki. Dan menurut Al-Imam An-Nawawi, innahu aqwal aqwali dalilan. Ini adalah pendapat yang paling mempunyai dalil yang paling kuat sekali. Artinya orang yang berada dalam situasi tidak dapat bertayamum, tidak dapat berwuduk secara normal seperti pegawai perubatan, petugas perubatan dalam isu merawat mangsa COVID-19 ini, maka mereka dikenaki solat sebagai menghormati waktu, tetapi dari sudut kewajipan mengqada semua solat itu adalah tidak wajib, dan ini merupakan dalil yang paling kuat. Tapi dengan analisa yang berdasarkan analisa yang saya buat, saya dapati bahawa bila kita lihat perbandingan tentang kewajipan ataupun tak wajib qada semula, kita dapati dalilnya yang mengatakan wajib qada semula itu tidak begitu kukuh. Sebaliknya dalil yang mengatakan sunat qada semula itu agak kukuh. Maka oleh kerana itu saya menyarankan bahawa pertama, bagi petugas-petugas perubatan yang berdepan dengan situasi sebutkan ini, iaitu mereka yang bertugas daripada pukul, contoh kita kata mereka yang bertugas pada pukul 10 tadi sampai pukul 10 pagi, maka bagi mereka ini bolehlah menunaikan solat menghormati waktu, walaupun kerana mereka tidak dapat berwuduk dan bertayamum secara normal. Dan dari segi qadanya, bolehlah mereka qada, dan qada itu hanya bersifat sunat saja, bukan satu benda yang wajib. Namun kalau sekiranya mereka merasa kurang selesa, mereka nak memakai pandangan majoriti ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib sembahyang dan juga wajib qada, maka itu tidak menjadi masalah. Sekadar itu saja, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.